Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis, salam padu mantap. Hai, bersua kita kembali. Apa lainnya ialah sedikit pencerahan berkenaan dengan wujudnya dua channel baru, iaitu yang pertama channel Udin Mo Channel dan yang kedua Ajoy Speed New. Okey, sedikit pencerahan. Ramai yang dah berkata-kata dan ada spekulasi yang mengatakan bahawa kami berpecah. Tidak sama sekali. Okey, channel lama TPH masih ada dan kami masih bersama-sama dalam menjayakan segala aktiviti-aktiviti yang telah kami lalui. Okey. Tujuan channel Udin Mo diwujudkan adalah seperti yang saya pernah cerita sebelum ni dalam satu video, aktiviti solo. Aktiviti solo Udin Mo. Dan kini channel Ajoy Speed New juga merupakan aktiviti solo saya sendiri. Dan diharap follower saya, subscriber yang ada dalam TPH sudi-sudikan untuk terus subscribe channel Ajoy Speed New. Yang mana dalam channel itu nanti saya akan kongsikan segala aktiviti yang mana saya bergerak secara solo. Sebab kadang-kadang ada juga aktiviti yang kami tidak bersama, yang kami bergerak secara solo. Jadinya untuk mengelakkan kecelaruan dalam satu channel Ajoy Speed tu, jadi kami bersepakat dan kami mengambil peluang sebenarnya untuk wujudkan dua channel baru. Yang pertama Udin Mo Channel dan yang kedua Ajoy Speed New. Jadi dalam channel Ajoy Speed New itu saya telah kongsikan beberapa video yang berkaitan dengan saya dan juga anak-anak saya ataupun family saya lah. Jadi pendekkan cerita, wujudnya channel itu adalah untuk pergerakan solo masing-masing. Kami tidak berpecah. Kami tidak berpecah sama sekali, insya-Allah, sehingga titisan darah yang terakhir kami tetap bersama. Macam cakap Baik, malam ini saya nak kongsikan ini. Apa ni? Mungkin dekat luar sana dah tahu. Ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Saya nak ceritakan penggunaan aksesori ini untuk memancing udang galah. Penggunaan straw dalam aktiviti memancing udang galah. Apa kelebihan dia? Baik, kelebihan yang pertama, penggunaan straw menyebabkan mainline tali utama kita mudah bergerak berbanding dengan tali utama ataupun mainline yang berada di dalam batu ladung. Beza dengan setup yang sebelum ni ataupun setup yang biasa, mainline berada di dalam batu ladung, tetapi penggunaan straw ini mainline berada di dalam straw. Apa kelebihan dia? Baik, yang pertama kelebihannya, perangai udang yang suka mencuri umpan kita dapat kenal pasti. Tarikan sedikit daripada udang, kita dah dapat kenal pasti di hujung joran. Jadi kita dah boleh standby awal-awal. Itu kelebihan dia. Dan apa yang telah saya dapati, apa yang telah saya rasai, udang galah spet kuning ni lazimnya sangat-sangat celir. Kalau orang sebelah sini cakap lah, celir tu maksudnya sangat-sangat liar lah. Sangat-sangat gelojoh cara dia makan, dan juga pandai mencuri. Jadi penggunaan straw ini yang saya dah kenal pasti selama saya menggunakan ini. Saya baru lagi menggunakan ni. 3 kali dah saya turun mencuba menggunakan setup menggunakan straw ini. Spet kuning, yang jahat-jahat tu tewas bang. Tewas bang. Ada juga yang terlepas. Bukannya semua akan tewas dengan kita, ada juga terlepas. Tapi setup seperti ini yang saya kenal pasti, yang utama dapat menumpaskan si spet kuning, si pencuri umpan. Macam tu cakap. Baik, pendekkan cerita, saya nak tunjuk di mana setupnya straw ni. Baik, joran kita, kalau setup yang lama, kita akan buat seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Batu ladung dan mainline berada di dalam batu ladung. Tetapi untuk setup yang ini, mainline akan berada di dalam straw. Apa beza dia? Alright,
Ada yang mengatakan, alah sama je. Betul, tak jadi masalah. Yang saya nak kongsikan ini ialah teknik. Teknik. Macam kita bawa kereta, kita pakai kereta, ada seorang suka berhias kereta dia, ada orang suka pakai standard. Penggunaannya, kereta tu bergerak boleh membawa kita ke mana-mana. Sama saja kan? Okey. Itu yang saya maksudkan. Bergantung pada kehendak masing-masing. Kita jangan pelekeh lah. Orang nak guna, hak dia. Jangan kita pelekeh. Dan bukan disebabkan ini, kita boleh dapat hasil yang banyak. Tetapi siapa yang pernah guna, dia tahu. Benda ni agak subjektif kita nak cerita. Yang saya dapat cerita, pengalaman yang saya telah gunakan ni sebanyak 3 kali. Macam saya sebut tadi lah. Kita dapat rasakan, kita dapat tengok awal pergerakan mainline kita apabila ada aktiviti udang di hujung joran ataupun di mata kail kita. Itu kelebihan dia. Kenapa? Kalau setup seperti ini, apabila batu ladung jatuh ke dasar sungai, lazimnya, normalnya batu ni akan berada di dalam lumpur. So, ada sedikit bebanan apabila udang menarik umpan kita. Tetapi kalau menggunakan straw, betul dia masih berada di dalam lumpur. Akan tetapi apabila mainline berada di dalam straw, rintangan akan menjadi kurang. Tak percaya, tonton cubalah. Ini perkongsian baharu daripada saya. Tapi ilmu ni ilmu dah lama. Ramai yang dah guna. Saya dapat ilmu ni diajar oleh Pak Teh Jamil saya. Perkongsian ini kongsi oleh Pak Teh Jamil yang buat luka saya. Ni dia orangnya. Pak Teh Jamil saya. Dan benda lah ni pun saya suruh anak dia buat. Ni dia. Along. Kenet Alang dia punya FB. Dia yang buatkan ni. Saya minta tolong dia buatkan. Okey, kat mana nak dapat? Boleh order dengan dia, atau boleh buat sendiri, ataupun beli terus dekat kedai. Kat kedai-kedai pancing ada jual. Sama ada digunakan straw yang lembut ataupun digunakan straw yang keras. Boleh cuba. Boleh cuba. Okey? Baik, saya akan tunjukkan setup dia macam mana. Baik bang. Kelengkapan untuk setup seperti ini. Setup straw lah, senang cerita saya panggil. Yang pertama, kita mesti ada straw yang telah di setup seperti ini. Penggunaan kili yang agak baik dan keras. Alright, ni yang dah siap lah. Nak buat dia pun ada cara dia. Yang senang sekali, kita order. Dekat kedai pancing ada jual. Kemudian yang kedua kita perlukan ialah luminous beads ni. Ada yang panggil manik. Kalau luminous beads ni dia getah, dia fleksibel, dia lembut. Kalau manik tu dia keras. Dan juga kili yang agak ada brand lah. Baik, batu ladung pula jenis batu ladung yang di luar, yang ada telinga ni. Berdasarkan pengalaman saya beberapa kali yang telah saya guna, batu ladung yang sedap diguna, batu ladung jenis ini nombor 2. Batu ladung ni nombor 2 memang sedap. Kalau nombor 3 tu dia berat sangat. Kalau yang nombor 1 tu dia terlalu kecil. Nombor 2 ni sangat-sangat sedap. Okey, bagaimana kita nak set up dia? Alright, kita tengok ini ini ya. Okey. Okey, ini setup yang lama. Kita buang. Alright. Setup dia cukup senang. Cukup senang. Ini mainline, tali utama. Ini straw. Okey, bahagian yang panjang, ni dek. Bahagian yang panjang tu mesti di bawah. Batu ladung di sebelah atas. Okey, senang saja bang. Okey, kita cuma masukkan mainline ni ke dalam straw ni. Ada yang saya nampak lah, dia menggunakan besi. Dia punya straw ni dia menggunakan besi. Kalau guna besi tu, bagi saya lah, dia tak berapa cocok lah, tak berapa sesuai, kerana dia tidak fleksibel. Bila dia tersangkut, kita tarik, dia akan terus bengkok. Kalau guna straw plastik ni, dia akan main-main macam ni, dia fleksibel. Kalau kita tarik, dia akan memberi.
Baik, okey, dah masuk macam ni. Jadinya saya set up dia dulu. Saya masukkan apa yang perlu dulu dekat sini. Kemudian kita tengok macam mana dia punya pergi. Baik, dah masukkan straw macam ni. Ni ujung joran. Dia macam ni okey. Ujung sekali kita masukkan luminous beads. Alright. Masukkan luminous bead ni sebagai dia punya stopper lah. Sebagai dia punya stopper. Kita masukkan dia. Macam juga setup yang lama. Tujuan stopper ni adalah untuk menyerap hentakan. Udang galah ni sensitif sebenarnya, tapi kalau nak dapat juga tak ada masalah. Ini semua teknikal. Dia menyerap hentakan macam ni. Okey, dia jadi stopper Dan ujung sekali kita menggunakan kili yang agak baik sikit lah. Jenis kili yang agak baik sikit lah. Saya tunjukkan jenis kili yang yang macam ni lah. Dia keras tau. Dia agak kuat lah. Ataupun brand-brand lain yang tuan-tuan rasa kuat. Okey, bila kita dah masukkan, mula-mula kita masukkan straw. Kedua, masukkan luminous bead ataupun manik. Dan yang ketiga, kita ikat ke kili. Ataupun ada yang panggil pin lah. Terpulang cara tuan-tuan nak ikat macam mana. Kalau saya ikat rojak aja namanya. Macam gini. Kita pusingkan. Alright. Masuk dalam dan tarik. Okey, kita balancekan dia. Kemudian kita potong lebihan. Okey, dah siap. Dah siap dia macam tu. Alright. Okey, dah siap macam ni. Bila kita nak simpan ataupun kita nak simpan pancing kita setelah mancing, kita tarik aja macam ni. Dia akan tegak. Macam tu. Macam ni. Barulah kita ikat joran kita. Pun kemas lah. Yang bestnya jadi tak berat apabila batu ladung kita boleh buka-buka. Kat mana letaknya batu ladung? Okey, tengok sini. Di sini letaknya batu ladung. Okey, macam ni. Kat pin, kita tinggal masukkan. Dia akan jadi macam tu. Dan kita punya perambut mata kail letaknya dekat sini bawah. Alright. Inilah setup dia. Yang bestnya, yang saya dah rasa lah, tak tahulah orang lain, bila kita buat lontaran, dia pergi cantik. Perambut kita ni dia akan terbang kat sini. Macam ni, batu pergi, perambut kita tu akan melayang kat sini. So dia tak akan berpintal. Kadang-kadang ada juga pintal, bergantung pada teknik kita baling lah. Kita lontar macam mana. Macam ni. Apa yang saya katakan tadi, sedap untuk merasa tarikan. Okey, bila kita dah buat lontaran, batu dah jatuh ke dasar, kedudukannya seperti ni. Okey, katalah tenggelam dalam lumpur. Tapi kalau batu ladung ataupun main line di dalam batu ladung macam ni, dalam batu ladung, dia akan tenggelam terus. Tali kita akan jadi melengkung macam ni keluar. Kalau ni, kemungkinan batu ladung masuk dalam dan straw ni akan menahan di atas lumpur. Kalau masuk pun masuk sedikit. Jadi tali kita tiada halangan dekat dalam straw ni. Bila udang tarik sini, memang nampak pergerakan sikit aja. Nampak tu. Pergerakan sikit aja, ujung joran kita dah bergetar. Itu kelebihan dia. Yang bestnya apabila udang ada ambil, kata Pak T. Jamil, bila kita soal dah ada jawab, udang tu jawab kat bawah, kita dah boleh pegang joran, dah boleh rasa, dah boleh bagi dia ruang. Dia tarik, kita bagi. Dia punya shocknya kita dapat rasa, dia punya main tu, rasa dia punya berat tekanan udang tu, saiz dia kita dapat agak, bukan dapat tepat lah, dapat agak, memang contohnya, ni video, satu video footage yang saya tunjukkan ini ketika saya menggunakan setup menggunakan straw ni. Okey, tonton tengok. Okey,
Tuan-tuan tengok apabila saya dah tatang tu, maksudnya saya dah dapat rasa dia punya tarikan. Kalau nak lama-lama lah, kalau nak cepat-cepat lah tuan-tuan tarik. Tapi dapat rasakan dia punya tarikan tu. Oi, memang sedap tuan-tuan. Memang syok layan dia. Terasa dia punya berat, terasa dia punya sentapan. Nampak Pada mantap macam tu cakap. Right. Sehinggalah udang berjaya dinaikkan. Macam mana? Okey saya ni suka mencuba benda-benda yang saya rasakan saya tak tahu dan saya nak pelajari. Saya akan cuba. Saya tak malu untuk mencuba. Dan saya tak kisah orang nak kata pakai ni rugilah. Ada yang kata apa bermodal pakai macam ni nak dapat udang, dapat juga. Betul. Bagi diri saya mencuba ilmu baru. Kita nak ilmu, kita mesti mencuba, bukan bercakap. Lain. Kita bercakap dengan mengguna, dengan mencuba tak sama. Okey, jadi orang nak cakap-cakaplah. Bagi saya nak cari ilmu, saya mesti cuba. Ada yang mengatakan makan modal. Baik, saya setuju apa yang dikatakan dengan makan modal. Jadinya macam saya setup seperti ini saya akan gunakan ketika saya memancing di tengah, berlabuh di tengah menggunakan sahu. Kerana kawasan tengah biasanya kurang dia punya reba, kurang dia punya bangkor. Yang ada kelebihan ialah struktur tengah tu, lekuk dalam lubang, lekuk tinggi, lekuk dalam, macam tu. Kalau kita mancing di tiga suku sungai ataupun di tepi, lazimnya keadaan ataupun struktur di tepi tu lebih banyak kayu, lebih banyak peluang untuk pancing kita tersangkut. Jadi kalau sangkut, kalau main line kita tak power, okey, bye-bye dia tinggal kat bawah. Makan modal macam tu Jadi kalau kita nak guna, saya sarankan ketika memancing menggunakan sauh di tengah-tengah ketika air bani ataupun air pasang kecil. Memang best, memang sesuai. Buktinya saya dah buktikan melalui footage yang anda lihat tadi. Okey, sekali lagi kita tengok setup. Sebelum kita tutup, straw, batu telinga. Ada istilah lain saya pun tak tahulah. Saya panggil batu telinga je sebab diikat di luar. Dan juga luminous bead sebagai stopper, serta pin yang agak baik lah, supaya dia tidak mudah patah ketika setup ini tersangkut di reba. Nampak? Tu setup dia. Oh, memang best. Boleh cuba. Bukan menjanjikan dapat udang banyak, tapi tuan-tuan akan rasai ketika memancing. Yang saya dah rasa, saya dapat menewaskan si sepit kuning, si pencuri umpan, macam tu cakap. Okey, bila kita dah selesai mancing, buka mata dan buka batu ladung ni, simpan. Alright, terus kita gulung tali, tarik sampai ke hujung. Ni contoh je lah. Macam tu. Dia ringan. Tak ada beban batu. Okey. Saya harap ilmu yang saya sampaikan ini dapat kita manfaatkan sama-sama lah. Andai kata dia seronok, alhamdulillah. Andai kata dia memberikan impak yang lebih baik kepada hasil udang, alhamdulillah. Okey. Sebelum kita berakhir, sudi-sudikanlah subscribe channel terbaru saya dan Udin, Ajoy Speed New dan Udin Mo Channel. Sokonglah, terima kasih. Dan sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita yang belum tahu. Terima kasih di atas sokongan anda. Hanya Allah yang membalas jasa baik anda. Sehingga kita bertemu lagi. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye-bye. Ta-da!